Assalamualaikum, apa khabar? Hanif Suhaib dari Kareta.my. Jadi untuk pandu uji kali ini, dekat belakang saya ada sebuah crossover baharu dari Mercedes-Benz iaitu GLB 250. Dan maaflah sebab belakangan ni cuaca tak mengizinkan kita untuk buat shooting di luar. Jadi kita shoot dekat tempat parking je lah. Cuma untuk kali ini kita akan kongsikan sebersedikit lah apa benda yang saya suka dan tak suka pasal crossover baharu ni. Jom ikut saya. Baik, kita capture secara ringkas apakah penawaran yang dibawakan oleh GLB kelas ini. Untuk pasaran Malaysia, ia merupakan antara model terbaharu yang dibawa masuk oleh Mercedes-Benz Malaysia dan diikuti oleh GLA yang baru dilancarkan sebentar tadi. Jika bandingkan saiz antara GLA dengan GLB, persamaan dia adalah kedua-duanya sama lebar sahaja. Cuma yang berbeza adalah panjang dan juga tinggi, di mana bentuk GLB ni nampak lebih berpetak lah. Jadi disebabkan penggunaan bentuk petak itu, dia menawarkan lebih banyak ruang kepala lah. Ruang atas kepala tu lagi besar. Ia datang dengan enjin M260 2.0 liter turbo inline 4 yang menghasilkan angka output 221 kuasa kuda dan 350 Newton meter. Jadi bila mana anda merasakan pemanduan di atas lebuh raya ataupun jalan raya biasa, kuasa torque itu tadi mampu dicapai penuh antara julat putaran enjin 1800 rpm sehingga 4000 rpm. Sistem transmisi pula adalah jenis 8G TCT ataupun clutch berkembar, di mana kuasa tersebut disalurkan kepada kesemua roda menerusi sistem pacuan semua roda 4matic. Dan walaupun dengan enjin yang berkuasa dan ditambah pula dengan sistem pacuan semua roda, GLB 250 tetap memberikan pulangan bacaan penggunaan bahan api serendah 7.1 liter untuk setiap 100 km. Jadi, jom ikut saya nak bagi tahu pada anda apa 3 benda yang saya suka dan 3 benda yang saya tak berapa gemar sangat pasal GLB 250 ini. Okey, perkara pertama yang paling saya suka pasal GLB ini adalah, first of all, dia punya reka bentuk secara keseluruhan. Dia menampilkan elemen kotak. Daripada depan kita boleh lihat rekaan lampu dia ni. Rekaan lampu dia memang agak berpetak kalau kita bandingkan dengan adiknya GLA dan juga GLC. Selain daripada itu, reka bentuk bahagian body kan, box yang kedua kat belakang ni, dia punya bumbung dia merata ke belakang. Jadi ia bentuk petak ni dia sebenarnya memberikan lebih ruang kepala di atas. Dan di bahagian belakang pula, rekaan lampu dia ni saya pun memang cukup suka. Daripada bentuk kotak kat depan, dia kat belakang pun dibawa juga bentuk petak yang lebih kurang ni. Ini memang, terus terang saya cakap, saya memang suka GLB daripada GLA. Perkara kedua adalah aspek pemanduan secara keseluruhan. Terus terang saya cakap, bila mana saya mendapat tahu akan membawa ataupun memandu uji GLB 250 ini, memang saya rasa teruja lah, sebab sebelum ni kita dah merasa sendiri yang versi A200 dengan enjin 1.3 liter itu bagi saya sangat mengecewakan. Tapi dengan enjin 2.0 liter turbo dan juga angka output 221 HP dan 350 Newton meter, ia memberikan satu pemanduan yang lebih bertenaga di atas lebuh raya ataupun di jalan raya biasa. Dan satu perkara yang saya cukup suka selain daripada enjin ini, baik,
adalah gandingan sistem suspensi dan juga sistem pacuan semua roda 4MATIC, di mana sistem pacuan semua roda ini bukan sahaja memberikan kadar cengkaman yang lebih baik kalau dibandingkan dengan model yang dilengkapi dengan pacuan roda hadapan sahaja, akan tetapi dengan gandingan sistem suspensi comfort itu, ia memberikan satu pemanduan yang lebih meyakinkan, terutama ketika sedang berada di laluan paling kanan lebuh raya, sama ada kita memecut ataupun sekadar memandu secara biasa. Sistem suspensi ini boleh dikatakan cukup selesa. Ia menyerap hentakan ataupun lubang-lubang di jalan dengan baik, dan saya kira ini tak menjadi satu masalah kepada mereka yang mahukan sebuah SUV yang sesuai untuk keluarga ataupun sekadar memandu berseorangan ataupun nak melakukan bisnes dan sebagainya. Saya boleh recommend ini antara SUV dengan kadar keselesaan dan juga pemanduan yang baik. Selain daripada pakej kelajuan dan juga pakej rupa paras yang agak menawan, satu benda yang saya cukup suka pada GLB 250 ini adalah ini di belakang ni. Okey. Disebabkan kebanyakan masa saya sebagai seorang pemandu, saya tak memerlukan sangat tempat duduk baris ketiga ini. Apa yang saya akan buat adalah baringkan sahaja. Okey. Okey, kita letak kat sini kejap. Ini pun sama. Baik. Bila mana saya dah baringkan tempat duduk baris ketiga ini, saya akan mendapat ruang kargo sebesar sehingga 679 liter. Tak cukup lagi dengan tu, kerusi tempat duduk baris kedua ni anda boleh baringkan dan juga lipat rata. Anda akan mendapat ruang sehingga 1605 liter. Ya, sangat-sangat besar, dan ini saya boleh anggap sebagai sebuah wagon dengan ciri-ciri sebuah SUV yang sebenar. Crossover lah kan. Baik, tadi kita dah sentuh benda yang saya suka. Sekarang benda-benda yang saya tak berapa nak gemar sangat pada kereta ni. Salah satu daripadanya adalah seat tempat duduk baris kedua ni. Senang cerita, dia sebenarnya memberikan boleh katakan agak selesa, cuma di bahagian belakang tu dia tak ada sokongan yang cukup lah, sebabkan dia terlalu rata. Jadi benda ni kalau kita dah berjalan agak lama, jadi rasa macam tak berapa selesa sangat lah. Baik, secara keseluruhan memang saya suka sangat dengan rekaan GLB ni. Tak kira di bahagian luar dia memang bentuk kekotakan. Bahagian dalam juga sebenarnya kadang mengingatkan saya kepada model yang lebih besar, iaitu G-Wagon, di mana di bahagian dalam ni boleh dikatakan kemasan dia boleh dikatakan agak tak adalah nak kata premium sangat, sebab dia masih lagi SUV aras mula, tapi dia banyak menampilkan elemen yang boleh dikatakan untuk menampilkan ruang yang lebih luas. Seperti contoh kita tengok dalam ya. Okey, ni kalau ikutkan sepatutnya dia kalau dalam rekaan biasa dia akan menggelembung tau. Dia akan berbentuk bulat, tapi disebabkan rekaan dia ni dia dah buh rata, so dia menampakkan ilusi bahawa kereta ni nampak lebih luas sikit. Bahagian tepi tu pun sama, bahagian tempat pemegang pintu tu pun dia bagi juga elemen rata di bahagian tepi tu. So selain daripada dia memberikan kita keselesaan untuk memegang, nak buka pintu yang boleh tahan berat ni, tapi dia seakan memberikan kita satu elemen bahawa SUV ni nampak luas di bahagian dalam. Sebab kalau ikutkan kita dibandingkan dimensi GLA dengan GLB, lebih kurang sama je, tapi entah kenapa GLB ni nampak lagi luas di bahagian dalam. Walaupun dia datang dengan banyak juga slot USB, dekat belakang pun ada. Dekat sini ni kita boleh tengok dekat bahagian sini. Ya, dia sembunyikan dekat sini. Tapi masalahnya, kalau saya beli kereta ni, saya kena beli kabel USB tambahan, di mana dia tak datang dengan cucuk USB yang biasa tu, yang USB yang normal tu, datang dengan USB-C pula. Satu kerja lah pula kan saya nak membeli kabel USB tambahan. Tapi design yang ni boleh dikatakan nice lah. Dia tutup, so kita tak nampak apa-apa. Kita tengok pula yang tempat duduk baris ketiga. Okay, kalau ikutkan saya sebagai seorang dewasa pun saya takkan rasa saya muat dengan selesa di bahagian belakang ni, sebab boleh dikatakan tempat ketiga ni agak sempit untuk budak-budak sesuai lah kan.
Tapi kita tengok balik yang slot pengecasan tu. Okey. Di bahagian kiri dan juga kanan diadakan satu slot ni, slot khas untuk letak phone dan sebagainya, dan juga ada slot pengecasan USB-C. Selain daripada ciri-ciri pemanduan yang cukup bertenaga di atas lebuh raya dan juga sistem pacuan semua roda 4matic yang memberikan kuasa cengkaman yang cukup baik ketika saya mengambil selekoh, ada satu perkara yang saya tak berapa nak gemar sangat adalah ini dia. Sistem brake yang datang pada GLB ini, kalau ikutkan pemanduan di lebuh raya, ia memberikan kuasa pemberhentian yang cukup baik. Ini boleh kita rasa sendirilah, terutama bila mana kereta depan dia tiba-tiba masuk lane kanan tak bagi signal. Jadi daripada jauh tu kita dah boleh mengagak jarak pemberhentian yang selamat. Cuma ketika kita melalui jalan raya biasa yang ada traffic light ataupun start stop traffic dan sebagainya, dia punya kuasa pemberhentian tu saya tak boleh nak agak sebab dia terlalu sensitif. Saya tekan sikit je, kereta dah berhenti, dan ini memberikan satu masalah bila mana orang kat belakang suka cucuk-cucuk. Saya berhenti secara elok, tiba kena sondol pula dari belakang. Ini antara perkara-perkara yang saya kira Mercedes-Benz boleh perbaiki untuk GLB ini, sebab daripada segi keseluruhan saya sangat-sangat suka pada SUV GLB 250 ini. Dia memberikan kita satu package produk yang sangat seimbang. Daripada segi rupa luaran dia memang dah cukup sporty, dah cukup gagah perkasa. Daripada enjin pun dah memang cukup bertenaga, ada lagi sistem pacuan semua roda 4matic dan ruang kargo yang cukup-cukup besar. Akan tetapi benda ini sebenarnya boleh saya kira diperbaiki lagi untuk masa akan datang supaya ia menjadi sebuah SUV yang cukup sempurna di mata saya. Jadi itulah dia serba sedikit informasi berkenaan SUV GLB 250 untuk pasaran Malaysia. Untuk pasaran Malaysia, disebabkan GLB ni sebenarnya duduk atas satu tangga daripada GLA, of course harga dia juga lagi mahal. Kalau ikutkan GLA 250 yang baru dilancarkan baru-baru ini, dia dijual pada harga RM285,000. Untuk GLB 250 dengan sistem pacuan roda 4matic, enjin 2.0 liter 221 HP dan juga kelengkapan keselamatan seperti free safe, ada 7 airbag, ABS, EBD dan juga ISOFIX, blind spot information system dan juga seatbelt reminder. Harga yang diminta lebih sikit, RM318,000 sahaja, dan ini merupakan antara package SUV dengan 3 baris tempat duduk yang boleh dimiliki dengan package luaran yang cukup baik dan juga package kuasa yang lebih bertenaga. Jadi itulah dia serba sedikit apa yang saya boleh kongsikan pada anda semua berkenaan SUV GLB 250 ini. Untuk laporan penuh pandu uji, tunggu sahaja report bertulis saya di kareta.my. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.